Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini. Dan insyaAllah kita menyambung perbahasan daripada risalah Da'awat Al-Anbiya ataupun rintihan para Nabi, karangan Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullahu Ta'ala. Sambungan kita ialah pada doa Nabi Musa alaihi salam. Doa Nabi Musa ni pada muka surat 178. Doa Nabi Musa, penulis hafizahullahu ta'ala dia bahagikan kepada 3 bahagian. Dan dalam risalah kita ni ada 6 doa Nabi Musa yang disyarahkan oleh penulis. Kisah Nabi Musa ni secara umum ianya berada pada banyak tempat dalam Al-Quran. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, pada surah Baqarah lagi Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Musa. Bila mana Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana Bani Israel diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih lembu, tapi banyak soalan yang diajukan pada Nabi Musa dengan tujuan untuk tidak melaksanakan arahan itu. Cumanya kalau kita tengok pada permulaan penerangan penulis pada muka surat 178, sebelum masuk doa pertama tu, dia sebut, kalau kita tengok dalam buku ni, dia kata Allah Ta'ala telah mengemukakan banyak kisah berkenaan Nabi Musa alaihissalam pada banyak ayat dalam Al-Quran dengan bentuk-bentuk penceritaan yang berbeza. Tiada kisah dalam Al-Quran yang lebih hebat daripada kisah baginda. Maknanya kisah Nabi Musa ni antara kisah yang kerap kali berulang. Allah Ta'ala cerita kisah Nabi Musa ni bermula daripada peringkat awal dia dilahirkan. Kalau dalam Al-Quran kita perhati, antara Nabi yang dikisahkan daripada kecil sampailah kepada dia besar ialah Nabi Yusuf. Dan dia diletakkan dalam satu surah, iaitu surah Yusuf. Kisah Nabi Musa dia berselerak dalam Al-Quran. Cuma kalau kita tengok kisah yang, surah yang menceritakan kisah Nabi Musa ni daripada peringkat awal ialah surah Qasas. Surah Qasas ni berada pada juzuk yang ke-20. Surah Al-Qasas kalau kita tengok surah yang ke-28. Dan dalam surah Al-Qasas ni lah antara surah yang paling banyak dia kod doa Nabi Musa alaihissalam. Sebab poin kita ialah doa Nabi Musa tu. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan Nabi Musa ni kerap kali berdoa pada peristiwa dan keadaan yang berbeza. Bermula dengan surah Al-A'raf, kemudian surah Taha, kemudian surah Qasas yang paling panjang, yang paling banyak, dan yang terakhir ialah surah Ghafir. 4 surah ni Allah Ta'ala cerita tentang doa-doa Nabi Musa alaihissalam. Pertama sekali kita kena tahu,
kenapa doa para nabi ni Allah Ta'ala letakkan dan Allah Ta'ala masukkan sekali dalam cerita para nabi. Berdasarkan satu hadis, kalau kita tengok hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, daripada seorang sahabat yang bernama Thauban. Thauban ni bekas hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban kata Rasulullah pernah sebut dalam satu hadis, yang mana hadis tu berbunyi, la yazidu fil umuri illa al birra. Tidak menambahkan umur satu orang tu melainkan satu orang tu buat kebaikan. Maknanya benda yang boleh memanjangkan usia orang tu, panjang umur, ialah sentiasa melakukan kebaikan. Wala yaruddul qadara illa du'a. Dan tidak ada sesuatu yang boleh mengubah ketetapan Tuhan yang boleh berubah melainkan doa. Pada hadis ni Nabi kata, wala yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada sesuatu yang boleh mengubah qadar melainkan doa. Qada dan qadar ni ialah benda yang dua macam. Satu qada dan qadar yang tak berubah, satu lagi qada dan qadar yang berubah dengan ketaatan atau kemaksiatan orang tu. Dan antara benda yang boleh mengelak orang tu terkena ketentuan-ketentuan yang buruk ialah doa. Maksudnya doa ni dia boleh mengubah ketentuan-ketentuan yang Tuhan dah tetapkan, dan ketentuan tu dia boleh berubah melihat kepada pilihan hamba tu. Kalau hamba tu nak taat, nak buat kebaikan, dia akan berubah. Cuma kata Nabi, wala yaruddul qadara. Tidak ada benda yang paling kuat boleh memberi kesan terhadap ketentuan hidup orang tu melainkan dengan doa. Sebab tu ciri doa para nabi ni banyak disebut dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis tu Nabi kata, wa innar rajula la yahrumur rizqa bidzambi yusibu. Satu orang tu dia akan dihalang dapat rezeki dengan sebab dosa-dosa yang dia lakukan. Maknanya dalam hadis tu 3 benda Nabi sebut. Pertama, benda yang boleh tambah umur satu orang tu ialah kebaikan. Benda yang boleh ubah kadar orang tu ialah doa. Dan benda yang boleh kurangkan rezeki orang tu ialah dosa. 3 perkara. Berdasarkan hadis ni kita boleh tengok kesan dosa dan kesan doa. Itu yang paling kuat. Dan juga kesan kebaikan. Kebaikan tu kita letak sekali duduk bawah doa. Cuma nak katanya doa ni bukan benda yang enteng, bukan benda yang kita boleh pandang sebelah mata. Kalau ianya benda yang tak penting, tidaklah Allah Ta'ala rakamkan doa para nabi itu sehingga jadi ayat Al-Quran. Pada muka surat 178, doa yang pertama, kalau kita tengok, antara doa Nabi Musa alaihi salam adalah apa yang dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya. Ini ayat yang ke-16 dalam surah Al-Qasas. Iaitu doa yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghafara lah innahu huwal ghafurur rahim. Maksud doa ni, Allah Ta'ala kata dia, Musa telah berkata. Maknanya Nabi Musa telah mengucapkan doa ni. Rabbi inni zalamtu nafsi. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Faghfirli. Maka dengan itu engkau berikanlah pengampunan bagiku. Faghfirli faghafaralah. Lalu Allah Ta'ala telah mengampunkan baginya. Innahu huwal ghafurur rahim. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu benar maha pengampun lagi maha mengasihani. Doa ni ada dalam surah Al-Qasas. Macam kita sebut tadi, surah Al-Qasas ni ialah surah yang merakamkan doa Nabi Musa paling banyak. Sebab surah Qasas ni dia banyak babak-babak penting dalam kehidupan Nabi Musa. Kalau kita buka surah Qasas, surah Qasas ni dia duduk muka surat 385 dalam Al-Quran. Kita pergi kepada ayat yang ke-15. Satu ayat sebelum daripada doa ni. Doa ni ayat 16. Doa ni ayat yang ke-16. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghafara lah
innahu huwal ghafurur rahim. Doa ni kalau kita tengok terjemahan, Nabi Musa dia kata zalamtu nafsi, inni zalamtu nafsi, wahai Tuhan sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku. Zalim macam mana? Dia tak sebut. Faghfirli, ampuni aku. Faghfaralah, maka Allah Ta'ala ampunkan. Okay. Doa minta ampun pendek, ringkas, tidak diterangkan salah apa, tapi terus minta faghfirli, wahai Tuhan ampunkan aku. Sebab Nabi Musa berdoa dengan doa ni, kalau kita buka dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-15, kita tengok Allah Ta'ala kata wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilani hadha min syi'atihi wa hadha min aduwwi. Ringkas cerita, ayat 15 ni Allah Ta'ala cerita Nabi Musa waktu dia duduk di Mesir, waktu dia lalu di lorong-lorong dalam bandar di Mesir tu, tiba-tiba dia tengok ada dua orang tengah berkelahi. Seorang daripada Bani Israel, seorang daripada Kibti. Kibti ni bangsa Firaun. Orang Mesir ni penduduk asal dia, penduduk peribumi dia bangsa Kibti. Bani Israel tu pendatang. Mereka ni bukan golongan atasan Bani Israel. Dan Bani Israel tu bangsa Nabi Musa. Allah Ta'ala kata fawajada fiha rajulain. Nabi Musa dapati dua orang lelaki yaqtatilan, sedang berkelahi. Yaqtatilan ni dia bergaduh macam nak berperang. Maknanya bergaduh sungguh sampai nak bertumbuk. Hadza min syi'atihi, ini daripada bangsanya, wa hadza min aduwihi, dan seorang lagi daripada musuhnya, iaitu Kibti, bangsa Firaun. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi, maka telah minta tolong daripada bangsanya tu pada Nabi Musa. Lelaki daripada keturunan Nabi Musa tu, bangsa Nabi Musa tu, dia minta tolong, suruh tolong dia yang tengah berkelahi ni. Fawakazahu Musa faqada alaih, lalu Nabi Musa telah menumbuk lelaki daripada bangsa Kibti itu dengan tumbukan yang sederhana. Faqada alaih, lalu jatuh dan mati lelaki itu. Sebab Nabi Musa ni Allah Ta'ala beri pada dia kekuatan yang luar biasa. Kekuatan Nabi Musa tidak menyamai dengan lelaki biasa, dia lebih kuat lagi. Dia macam fawakazahu tu, nak kata tumbuk pun dia tak tumbuk, dia macam tolak macam tu ya. Kawan tu rebah, jatuh, mati. Kuat lah tu. Yang kena pada bangsa Kibti tu kuat. Benda tu salah sebab ianya satu perbuatan yang dosa, sebab bunuh orang. Walaupun cara bunuh Nabi Musa ni ialah bunuh yang tidak sengaja. Dia panggil ghairu amdin, bukan sengaja Nabi Musa nak bunuh. Nabi Musa hanya nak tarik orang tu supaya stop berkelahi dengan Bani Israel tu. Okey. Qala hadza min amali syaitan innahu aduwwun mudhillun mubin. Maka kata Nabi Musa, ini semua kerja syaitan. Sebab syaitan ni kerja dia menimbulkan permusuhan, menyesatkan dengan penyesatan yang nyata. Itu kerja Nabi Musa. Okey. Itu kata-kata Nabi Musa. Jadi pada ayat ni Allah Ta'ala cerita kesilapan Nabi Musa. Sepatutnya dia tarik saja, dia tak perlu tolak. Okay. Kemudian Nabi Musa pun berdoa. Nabi Musa pun berdoa dengan doa ni, inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Dalam syarah dalam buku ni tengok apa dia sebut, muka surat 179. Doa ini diucapkan oleh Nabi Musa sebagai tanda taubat dan permohonan ampun daripada Allah Ta'ala setelah baginda membunuh seorang lelaki berbangsa Koptik. Dia terjemah Koptik, tapi sebenarnya bangsa Kibti. Koptik tu ialah kecenderungan akidah dia orang, iaitu Kristian sebenarnya. Dia kena terjemah dengan Kibti. Sebab saya tengok yang dalam bahasa Arab pun dia tulis Kibti dalam buku ni. Dia ada kesilapan sikit. Okay. Membunuh seorang lelaki berbangsa Kibti secara tidak sengaja. Baginda tidak bertujuan membunuh lelaki itu. Baginda mahu membantu seorang lelaki sebangsa baginda. Maknanya Nabi Musa nak tolong, tapi dengan sebab kekuatan yang
kuat tu, Allah Ta'ala beri pertolongan dia tu menyebabkan kesan dia lagi besar. Maknanya dia tolak orang sama macam tumbuk orang. Nabi Musa alaihi salam menumbuk lelaki Koptik tersebut, namun kerana kekuatan baginda, tumbukan tersebut telah membunuh lelaki tersebut. Nabi Musa tidak menyalahkan takdir sebagai alasan. Sebaliknya baginda segera bertaubat dan memohon keampunan. Maknanya Nabi Musa sedar benda itu silap, dia pun bertaubat, dia mohon keampunan. Kerana baginda sedar, baginda lah punca kejadian tersebut terjadi. Maknanya Nabi Musa ni dia gentleman, dia ngaku salah. Waktu ni sebelum berlaku ketegangan Nabi Musa dengan Firaun, sebelum berlaku sesi perdebatan Nabi Musa dengan Firaun secara depan-depan, seperti mana yang kita baca dalam surah Taha, iaitu ayat yang berbunyi Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Itu pun doa Nabi Musa. Nanti kita akan sebut sikit kalau sempat. Sebelum berlaku, sebab Firaun antara hujah yang dia cuba gunakan untuk tarik perhatian pengikut Nabi Musa, bagi pengikut Nabi Musa ni rasa Nabi Musa ni something problem, ialah isu yang dilakukan oleh Nabi Musa, dia tolak lelaki Kipti ni sampai mati. Maknanya Firaun kata, kamu mengaku Nabi tapi kamu pernah ada rekod bunuh orang. Dalam erti kata lain, banduan jail nak bercakap tentang agama, payahlah. Maknanya benda tu boleh trigger kepala orang supaya merendahkan orang yang bawa kebenaran. Poin dia ialah fokus pada kebenaran tu. Tak payah pedulilah orang tu bekas banduan ke, dia anak raja ke, dia anak orang biasa ke. Poin dia. Tapi manusia zaman dulu dan sekarang pun melihat kepada peribadi orang tu untuk dia terima dan tolak pandangan tu. Itu normal pada mana-mana zaman pun. Perkara ini direkodkan daripada Qatadah radhiyallahu anhu rahimahullah berkenaan tafsiran ayat wahai Tuhanku sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Qatadah berkata dalam menafsirkan ayat ini, Nabi Musa mengetahui jalan keluar daripada kesilapan tersebut. Ini yang disebut dalam Ad-Durul Mansur oleh Al-Imam As-Suyuti, salah satu kitab tafsir. Maka baginda mendapatkannya, baginda tidak menyalahkan Tuhan atas dosa yang dilakukan. Maknanya Nabi Musa ni dia tahu dia silap, dia terus bertaubat. Al-Allamah Ibn Sa'di, ini tokoh yang besar yang ada kitab tafsirnya sendiri. Dia kata antara pengajaran kisah Nabi Musa ni, membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian secara bertulis atau kontrak sosial adalah tidak dibenarkan. Ataupun kita sebut hari ini kafir zimmi. Macam kita di Malaysia ni, orang bukan Islam daripada bangsa selain Melayu, Cina, India, apa-apa saja bangsa yang mereka akur dengan undang-undang negara ni, mereka termasuk kafir zimmi yang perlu dipelihara darahnya, yang boleh diambil tindakan orang Islam yang cuba mengacau keamanannya, melainkan kafir harbi. Kafir harbi ni cerita lain, takrif lain. Okay. Cuma lelaki bangsa Kipti ni dia daripada kalangan yang disebut sebagai zimmi, yang perlu dijaga sebab dia berkelahi dengan Bani Israel tu ada sebab dia. Dan kita pun kena tahu Bani Israel ni lah bangsa yang degil. Allah Ta'ala utus Nabi Musa ni menghadap raja yang sombong, Firaun, berdakwah pada bangsa paling degil, iaitu Bani Israel, yang banyak, orang kata apa, dia punya banyak songeh lah istilah kita. Okay. Kemudian dalam muka surat 180 ni, apa lagi kata penulis, dia nukilkan, dia kata menurut Ibn Sa'di lagi, membunuh jiwa tanpa hak adalah perbuatan yang melampaui batas, meskipun dia dilakukan atas tujuan menakut-nakutkan untuk kebaikan. Maknanya tujuan untuk gertak orang tu, tak bunuh lagi, kita gertak orang kafir sehingga dia rasa takut, dia rasa tak aman, dan dia boleh salah faham terhadap agama Islam. Perbuatan tu pun salah. Kecuali jika berlaku perkara yang syariat membenarkan untuk membunuh jiwa. Maknanya bila mana dia buat benda-benda yang totally boleh kita ambil tindakan, yang tu cerita lain. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Ibn Sa'di, jelaslah kepada kita akan kebatilan seruan yang dibawa sekelompok orang-orang bodoh yang menganggap jalan keganasan yang menakutkan kaum muslimin sebagai cara untuk mencapai kebaikan.
Ada sebahagian orang Islam, dia cepat sangat nakkan supaya Islam tu boleh menguasai secara keseluruhan, ataupun nak orang Islam dominan, maka dia guna cara keganasan untuk menampakkan yang paling berkuasa dalam komuniti ni ialah bangsa ni yang beragama Islam. Islam tak ajar cara tu. Ini yang disebut dengan terorisme. Ini yang disebut dengan terorisme. Zaman sekarang mungkin disebut dengan militan apa semua, adalah. Okay. Kalau kita tengok sorotan sejarah negara kita ni, antara kelompok yang agresif dalam bab ni, kalau tuan-tuan masih ingat, gerakan Al-Ma'unah dulu di Kuala Kangsar, Bukit Sauk. Okay. Dia punya kepala dia tu, dia ada satu sikap. Dia rasa lambat sangat pemimpin-pemimpin negara ni nak angkat Islam, bagi dia naik. Bagi dia sendiri rancang. Tapi kalau kita tengok, dia bukan nak Islam pun, dia cuma nak rasa jadi ketua je. Itu yang dia nak. Okay. Sebab waktu dia dah ada kekuatan, dia bertempur dengan pihak keselamatan tu, bukan Islam yang dia nak letak. Dia nak tunjuk dia ada kekuatan. Dia nak tunjuk dia tu orang yang dia nak, dia akan, orang kata apa, mengeluarkan sikap agresif dia tu. Sebenarnya kalau kita cek yang macam ni, dia ada implikasi mental, sakit mental sebenarnya. Tapi dia bukan jenis sakit mental macam orang gila lain. Dia nak ke depan. Dia nak buat satu benda tu cepat. Dia tak sabar, dia gopoh dalam bab tu. Okay. Cuma nak katanya ialah sikap militan, ekstremis apa semua ni tidak ada. Sebab tu orang-orang Islam yang duduk di negara minoriti Muslim, mereka diberikan panduan untuk hidup di negara tu dengan fatwa-fatwa yang tak sama dengan kita di negara majoriti Muslim. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Kesatuan Ulama Dunia terhadap orang Islam di negara minoriti Muslim, di negara yang pemerintah dia ialah bukan Islam, umat Islam di Europe ke di mana-mana, fatwa-fatwa dia sangat luar biasa. Dan kalau pakai dekat negara kita ni, kita akan rasa macam bukan orang Islam buat benda tu. Ada keringanan-keringanan yang banyak. Itu khusus untuk demi menjaga supaya orang-orang Islam tidak dilihat sebagai golongan yang terlampau menonjol, terlampau ada sikap ekstremis. Itu beza dia. Maknanya selama mana Nabi Musa tu berada di bawah pemerintahan Fir'aun, walaupun Fir'aun tu jelas jahat, Nabi Musa kena tahu ini ialah sempadan yang tak boleh dikacau dan diganggu-gugat. Macam Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah, Allah Ta'ala tak benarkan satu peperangan pun berlaku. Tak boleh. Sebab ini membahayakan. Lepas dapat negara di Madinah, baru cerita nak rancang peperangan. Jadi ini ialah bab daripada strategi ataupun taktikal untuk menjaga keharmonian Islam itu sendiri. Okay. Tu doa pertama. Cuma nak katanya dalam doa ni, selain daripada yang syarah ni, kita boleh tengok doa Nabi Musa ni pendek ringkas. Apa Nabi Musa sebut? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Kita pun nak berdoa dengan doa ni boleh. Tidak ada salah apa, tak perlu ejah apa. Kita nak ejah, kalau kita pandai nak sebut bahasa Melayu lagi panjang pun tak apa. Cuma nak katanya ialah kalau kita doa macam ni, dia dah cukup untuk mohon keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita tak perlu untuk sebut dosa kita satu-satu. Cukup Nabi Musa dia berdoa, inni zalamtu nafsi. Wahai Tuhan, aku zalimi diri aku, faghfirli. Aku minta ampun pada kamu. Dia tak kata sesungguhnya aku dah bunuh satu orang lelaki, aku tak ada niat pun nak bunuh, aku tolak je, tiba-tiba mati, ampunkan aku. Jadi panjang doa tu. Okay. Dia doa bagi ringkas je. Sebab dia tahu itu perbuatan menzalimi bagi diri sendiri. Okay. Selesai doa pertama. Doa yang kedua tu daripada surah Qasas. Okay. Doa yang kedua pun daripada surah Qasas, ayat yang ke-21 dan juga ayat yang ke-22. Muka surat 181. Antara doa Nabi Musa yang lain adalah ketika baginda diberitahu bahawa orang-orang Koptik sedang bermesyuarat untuk membalas hutang darah atas pembunuhan yang dilakukan oleh baginda. Baginda lari keluar daripada Mesir sambil berdoa kepada Allah Ta'ala. Sini saya nak sebut sikit. Seorang Nabi, Nabi Musa ni digelar dengan nama Kalimullah. Dia boleh naik ke Bukit Tursina, pergi ke lembah tua, nak bercakap dengan Allah Azza wa Jal. Dia boleh dengar suara,
tapi dia tak boleh tengok Allah Ta'ala tu macam mana. Maknanya saya nak kata sini, dia punya akses, dia punya dekat dia dengan Tuhan tu luar biasa. Allah Ta'ala beri pada dia ruang untuk dekat dengan dia. Kepada Nabi Musa ni luar biasa. Seorang manusia bila mana dia buat salah, dia juga dihantui rasa takut. Tuan-tuan tengok, ni Nabi ni. Kalau kita baca dalam surah Qasas, tu bermula ayat yang ke 18, 19, 20, lepas pada cerita dia tolak pemuda Qibti sehingga mati tu, orang pun duk bercerita, Bani Israel pun beritahu pada Nabi Musa, orang-orang Qibti ni tengah berpakat untuk tuntut dan balas balik terhadap perbuatan Nabi Musa yang telah membunuh lelaki Qibti tanpa sengaja tu. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Allah Ta'ala cerita Nabi Musa ketika mana duduk di Mesir pada waktu tu, dia dihantui rasa takut. Manusia normal, dia buat salah dia takut, itu normal. Seorang Nabi, dia buat salah. Sebenarnya salah Nabi Musa ni bukanlah salah yang tinggi. Sebab Nabi Musa dia nak menolong orang yang dizalimi juga, iaitu bangsa dia sendiri pada waktu itu. Tapi manusia kalau dia buat salah ni, dia datang rasa runsing, dia datang rasa serabut, semua tak kena, pandang sini tak kena, pandang situ tak kena. Ini normal bagi seorang manusia. Maka ringkas cerita dalam surah Qasas, Allah Ta'ala kata Nabi Musa pun dia fikir macam mana nak buat, nak hilangkan rasa takut dia ni. Dia pilih untuk keluar daripada Mesir, sehingga dia pergi ke Madian. Madian ni dalam wilayah Syam hari ni. Madian ni dikatakan di Jordan hari ni. Ada satu lembah nama dia Wadi Syu'aib. Situ dikatakan Nabi Musa pergi situ, kahwin dengan anak Nabi Syu'aib. Dikatakan, semua tu dikatakan. Maknanya masih ada pertikaian dari segi kesahihan riwayat tu. Ringkas cerita dalam surat 181 tu, bila mana bangsa Qibti sudah berpakat untuk membalas hutang darah, Allah Ta'ala pun sebut dalam ayat 21 dan juga 22, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Maka dia Musa telah keluar daripadanya, iaitu daripada bumi Mesir, dalam keadaan ketakutan. Bahasa Melayu ni dia terjemah khaifan yataraqqab tu, orang kata apa, tak komplit, dia kena clear lagi. Khaifan takut, yataraqqab dihantui rasa orang sedang merisik kita, orang sedang cari maklumat. Yataraqqab tu maksud dia, sebab tu muraqab, kalau saya tak silap lah, ianya lah alat perakam dalam bahasa Arab. Maknanya Nabi Musa ni orang tak cari pun, dia rasa diri dia. Dia macam orang buat salah. Orang buat salah ni tak ada pun polis main cari lagi, tapi dia sendiri yang rasa tak kena, duduk dalam rumah tak selamat, duduk dalam pekan ni tak selamat, kena keluar, kena seberang, kena cross border negara mana-mana nak lari. Itu normal. Kemudian Nabi Musa pun dia berdoa, Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Wahai Tuhan, engkau selamatkanlah aku daripada orang-orang zalim. Tengok, Nabi Musa dia namakan kelompok yang kejar dia, yang cuba nak ambil tindakan pada dia ni sebagai zalim. Zalim sebab apa? Zalim ada dua pandangan. Pandangan pertama sebab dia orang kafir. Kafir itu ialah kezaliman. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut antara wasiat Luqman pada anak dia ialah la tusyrik billah, jangan syirik pada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu zalim yang sangat agung, yang sangat besar. Maknanya orang yang buat syirik ni ialah orang yang menzalimi diri dia. Mereka Qibti telah mensyirikkan Allah Ta'ala dengan mengagungkan Fir'aun, mengambil Fir'aun sebagai Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, zalimnya kelompok ni dikatakan zalim. Pandangan ahli tafsir yang kedua, dia orang nak balas dendam terhadap Nabi Musa tu tak setimpal dengan apa yang Nabi Musa buat pada kaum dia. Nabi Musa tolak, bukan sengaja. Yang sengaja ni lain kaedah dia. Dia macam kalau kita belajar dalam bab kisas
diat apa-apa semua ni, kalau berlaku pembunuhan, kemalangan, berapa kadar diat dia? Nak kena trace dulu, pembunuhan tu berlaku dengan sebab niat nak membunuh ke? Kalau pembunuhan tu berlaku dengan sebab pembunuh tu guna senjata tajam, lain hukuman dia. Kalau pembunuh tu guna senjata tumpul yang tidak bersifat membunuh, guna pen ke apa semua yang tidak ada sifat membunuh pun, benda-benda tumpul ataupun perbuatan-perbuatan yang setakat tahan kaki, dia rebah, dia mati, ini semua syibhul amd. Sebab tu apa nama ni, baru-baru ni di Jabat Mufti ni kita ada bincang tentang isu fik jalan raya. Fik jalan raya yang dibincangkan ni bersama dengan Miros. Miros ni dia macam satu badan yang jaga undang-undang jalan raya di Malaysia selain daripada JPJ dan badan-badan lain lah. Okay. Antara benda yang nak dibincangkan ialah pihak ketiga yang menyebabkan kemalangan berlaku tapi tiada dalam situasi kemalangan. Dia ni bertanggungjawab tak terhadap kematian yang berlaku dalam kemalangan tu. Saya nak bagi faham pada tuan-tuan. Pihak ketiga yang menyebabkan kemalangan berlaku. Waktu aksiden berlakulah orang kata apa, pertembungan dua kereta. Okay. Sebab dia bukan dua kereta tu, sebabnya ialah pihak ketiga yang tidak ada di situ. Contoh, haiwan ternakan, tuan tak ada. Haiwan dia yang melintas. Orang jadi kalut, orang terkalih, orang rempuh kereta lain. Penyebab utama dia ialah tuan dia. Okay. Yang kena bayar diat secara keseluruhan terhadap kereta pertama, kereta kedua, orang-orang yang terlibat ialah pemilik haiwan itu dulu. Walaupun dia duduk rumah, dia tidur, dia ialah pihak ketiga. Okay. Yang ni ialah benda yang orang kata apa, yang kurang diambil perhatian. Walaupun benda ni agak sukar, tapi kita cubalah nak angkat benda ni. Okay. Dan yang kedua ialah pengamal perubatan yang cuai, doktor perubatan, jururawat, apa-apa sajalah, yang tidak merawat pesakit dengan prosedur yang sepatutnya, kecuaian dia, dan berlaku kematian pada pesakit itu ataupun apa-apa sajalah, yang menanggung diat kematian itu ialah pengamal perubatan tu. Itu ialah benda yang kita cuba nak kaji balik lah, perkara-perkara seperti itu. Okay. Ataupun isu lain lah, orang bawa motor ke, bawa basikal ke, orang berjalan ke, kerana dia orang aksiden, dia tak ada apa-apa pun. Mungkin dia melintas lambat, orang elok dia, orang dah langgam lain, dia tak ada apa-apa. Dia melintas, dia masuk kereta dia belah, orang dah kalut dah. Okay. Ini dia panggil pihak ketiga yang menyebabkan berlakunya kemalangan. Orang macam ni, dia dalam bab nak mensabitkan dia ni pembunuh ataupun tidak, dia diklasifikasikan sebagai sebab berlakunya kematian. Tapi dia tu disebut sebagai orang yang melakukan berlakunya kematian bukan dengan niat. Okay. Tapi dia tetap kena lah. Okay. Dia tetap kena. Dia dalam bab ni dia rumit sikit. Ada orang dia nampak hukum hudud je, sebenarnya dia ada pecahan-pecahan bawah tu lagi. Okay. Cuma nak katanya ialah apa yang dilakukan oleh Kibti ni over. Dia orang berpakat nak ambil tindakan pada Nabi Musa tu dengan gaya orang yang tak sepatutnya, sebab Nabi Musa bukan niat membunuh. Okay. Sebab tu Nabi Musa namakan az-zalimin mereka ni. Walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Dua doa. Ketika mana Nabi Musa bergerak ke arah Madian, dia berkata, mungkin ditentukan Tuhanku pemberian petunjuk olehnya kepadaku akan kelurusan jalan. Okay. Waktu Nabi Musa berjalan tu, dia keliru. Betul ke apa aku buat ni? Adakah aku lari daripada diambil tindakan? Waktu tu dia berdoa, asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Moga-moga Tuhan dengan apa yang aku buat ni, dia beri hidayah kepadaku ke jalan yang lurus. Okay. Dalam syarah disebut, ucapan baginda, wahai Tuhanku, engkau selamatkanlah aku daripada orang-orang zalim, merupakan sebuah doa untuk selamat daripada Firaun dan kaumnya yang merancang untuk membunuhnya. Muka surat 182. Nabi Musa menganggap mereka sebagai orang zalim kerana baginda telah bertaubat dan kejadian berlaku di luar kesengajaan. Justru
membalas bunuh atas suatu bentuk kezaliman dengan cara yang tak sepatutnya bukan benda yang betul. Maknanya balas bunuh dengan cara tak sepatutnya. Orang tu bunuh ataupun orang tu luka kan, sikit je, kita pukul dia lebih daripada luka yang dia kena, itu zalim. Okay. Ada juga ulama yang menyatakan bahawa Nabi Musa menggelarkan mereka sebagai orang zalim kerana mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan kekufuran. Tadi saya dah sebut. Okay. Manakala ucapan baginda, mungkin ditentukan Tuhanku pemberian petunjuk olehnya kepadaku akan kelurusan jalan, merupakan doa agar mendapat hidayah kepada jalan yang dekat ke kota yang baginda ingin tuju, iaitu kota Madian, serta menuju segala jenis kebaikan duniawi dan ukhrawi. Poin dia ialah dekatnya dan terikatnya hati Nabi Musa ni waktu berlaku benda-benda yang tegang, benda-benda yang kalau kena pada orang lain, serabut dia lain macam. Kita boleh tengok, kita jangan bayang Nabi Musa ni dia macam tenang, macam tak ada apa. Ianya ialah satu keserabutan yang luar biasa berlaku pada Nabi Musa. Cuma saya nak sebut sini ialah bagaimana satu orang manusia waktu dia kena uji, dia tak boleh menjauhkan diri dia ataupun menjadikan diri dia tu payah untuk berdoa. Yang tu problem untuk orang tu menghadapi ujian. Sebab tu dia akan nampak ujian tu beban dan akhirnya dia akan menyalahkan Tuhan, salah orang tu, salah orang ni. Sebab apa? Sebab jiwa dia tidak ada kekuatan. Orang yang tengah serabut dan celaru ni, dia mengalami kekontangan emosi. Emosi dia tu bercelaru. Dia tak tahu. Orang sekeliling pula tidak membantu, ia lagi memburukkan keadaan. Kita orang Islam, orang beriman ni, kita diajar untuk berdoa. Cuma dengan sebab fiqhud doa tu kadang-kadang dia terlalu sempit. Cara berdoa tu kadang-kadang kita nampak macam terlalu beretika, terlalu berkaifiat. Orang jadi macam payah dan lambat untuk berdoa. Sebenarnya berdoa ni mana-mana tempat, mana-mana kawasan, mana-mana keadaan pun boleh. Cuma sebahagian orang dia nak berdoa ni, dia nak kena ada feeling. Dia nak kena pakaian dia bersih, dia nak kena ada pakaian dia lah. Sebenarnya benda tu tak perlu pun. Ada orang dia perlukan keadaan tu dulu. Kalau kita tak latih diri kita berdoa waktu tengah genting, maka kita akan jadi orang yang sentiasa jauh pada doa. Macam Nabi Musa ni, dia genting, berpeluh, panas, jalan, tetap lagi berdoa. Kita boleh tengok dalam ayat yang ke-22, Allah Ta'ala kata walamma tawajjaha tilqa Madian. Ketika mana dia pergi ke arah Madian tu, dia berdoa. Dia masih berdoa, walaupun penat apa-apa semua. Okay. Kemudian doa yang ketiga, muka surat 183, tak kala baginda mula lelah dalam perjalanan menuju Madian, kelaparan, dalam keadaan bekalan makanan sudah terputus, baginda segera berdoa meminta rezeki daripada Allah. Yang ini ayat yang ke-24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maksud dia, wahai Tuhan, sesungguhnya aku bagi apa yang engkau turunkan padaku dari kebaikan sangat-sangat fakir, sangat-sangat memerlukan. Okay. Doa ni kita kena faham bagi elok. Nabi Musa nak beritahu, wahai Tuhan, aku ni sangat mengharapkan kebaikan yang kamu nak beri. Itu bahasa mudah. Kadang-kadang kalau kita baca terjemahan, tak nampak apa Nabi Musa nak minta ni. Bahasa mudah kita, bahasa sembang-sembang kita ni, wahai Tuhan, kami ni perlu pada nikmat. Walaupun kadang-kadang kami ni nampak macam kufur nikmat, tapi kami ni perlu pada nikmat. Itu bahasa mudah dia. Okay. Dan Nabi Musa sifatkan diri dia tu fakir, sangat nak pada nikmat. Okay. Pada ayat ni ataupun doa ni, apa yang Allah Ta'ala nak tunjuk, apa yang Nabi Musa nak ajar pada kita? Pertama, kebergantungan seorang manusia pada Allah Ta'ala itu ialah pada semua urusan. Hatta pada lapar, dahaga dia, benda-benda kecil, hilang benda kecil, amount duit yang kecil pun, sepatutnya dia kena mengharap dan dia kena mengadu pada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain daripada kita berdoa minta tolong dengan Tuhan, kita sebut nama-nama Tuhan yang indah, kita tengok Asmaul Husna tu banyak. Antara cara untuk tackle doa tu, untuk bagi doa tu kuat, ialah kita merendahkan diri, menghina diri. Nabi Musa, dia sifatkan diri dia tu fakir. Dia perlukan kebaikan-kebaikan
Allah Azza wa Jal akan berikan. Walaupun dia tak tahu Tuhan nak beri apa. Sebab tu kalau kita baca surah Qasas, lepas pada dia berdoa ni, Tuhan macam beri jawapan. Pertemukan dia dengan 2 orang perempuan, lepas tu pertemukan dia dengan 1 orang lelaki tua, dan akhirnya berkahwin. Dan banyaklah kalau kita baca surah Qasas tu. Dan lelaki tua tu dikatakan Nabi Syuaib, macam-macam riwayat. Cuma nak katanya ialah doa yang bersifat merintih ni, dia ada kekuatan. Dia ada kekuatan. Sifatkan diri kita tu lemah, sifatkan diri kita tu fakir, dia membantu doa tu makin kuat dan makin mustajab. Okey. Seterusnya bahagian yang kedua, doa yang keempat. Ini yang terakhir pada pagi ni. Doa yang keempat ni penting sebab doa ni yang paling banyak kita ucapkan. Muka surat 188. Kita pun mungkin dengar anak-anak sekolah rendah ni masuk kelas awal pagi duk baca doa ni lah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Okay. Doa ni pada kecil, sebahagian orang Melayu ni membesar dengan doa ni. Okay. Doa ni tak ada dalam surah Qasas, dia duduk dalam surah Taha. Okay. Doa ni ialah selepas cerita Nabi Musa selesai dah di Madian, balik dengan semangat yang luar biasa untuk, orang kata apa, rancang balik dakwah. Macam mana untuk berdakwah ni. Okay. Kita tengok muka surat 188 tu. Qala rabbi syrah li sadri. Musa berkata, wahai Tuhan, engkau lapangkan bagiku akan dadaku. Maknanya apa? Untuk menghadapi hentaman dakwah kali kedua ni, antara benda yang penting bagi seorang pendakwah ialah lapang dada dia. Maknanya dia dah ada expectation, kalau dia gagal, dia tak jatuh teruk. Itu poin dia. Doa ni ialah, sebab tu kalau kita ajar anak-anak kita sekolah kan apa semua, kalau dia belajar, dia lambat faham apa-apa semua, kalau dia belajar, dia exam apa semua, dia tidak ada keputusan yang memuaskan kita, doa ni memberi kekuatan. Tapi kadang-kadang sebab baca saja, tu yang jadi kadang-kadang tak berapa ngam. Okay. Doa ni nak tunjuk pada kita manusia, dia tak boleh ada satu expectation yang tinggi terhadap benda yang dia rancang. Maknanya dia mungkin dah bekalkan diri dengan macam-macam hujah. Nak menghadap Firaun ni, Nabi Musa bekalkan diri. Dia tak boleh expect aku mesti menang, lepas pada ni Firaun mesti tunduk pada aku, dia mesti diam. No. Firaun berbagai-bagai dia punya akalan-akalan jahat yang ada dalam kepala dia. Cuma nak katanya ialah Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhan, lapangkan dada aku untuk bersedia menerima apa-apa kemungkinan. Tu maksud dia. Wa yassir li amri, dan engkau permudahkan bagiku urusan aku. Sebab urusan ni besar, urusan ni sangat hebat, dia punya hentaman dia. Wahlul 'uqdatam min lisani. Maksud dia, engkau bukakanlah simpulan daripada lidahku. Ada riwayat Israiliyat mengatakan Nabi Musa ni dia ada kecacatan pada lidah dia, sehingga dia jadi pelak sikit bila mana dia bercakap. Riwayat Israiliyat kata yang kita selalu dengar tu mungkin sebab Nabi Musa ni diuji oleh Allah Ta'ala pada waktu kecil, nak ambil arak ke, nak ambil bara api ke, akhirnya dia ditepis oleh malaikat sehingga dia terpegang bara api dan dia makan. Itu riwayat Israiliyat yang ada sedikit pertikaian. Ada yang kata Nabi Musa tak pelak, tapi tabiat orang nak mengadap raja yang jahat, dia jadi gerun. Kita hujah kita kuat. Contoh tuan-tuan berada pada pihak kebenaran, masuk mahkamah yang nak dakwa tu ialah raja, payah sikit. Walaupun kita betul, kita nak sebut hujah kita ketar, sehingga orang nampak dia ni betul ke tak. Okay. Jadi Nabi Musa dia tak nak benda tu berlaku. Dia tak nak bagi waktu dia bercakap tu nampak berani, tegas hujahan dia. Itu sebahagian pandangan. Pandangan kedua kata memang Nabi Musa tu pelat. Cuma Nabi Musa minta, janganlah buang pelat aku kalau kamu tak nak buang. Cuma bagi aku bercakap dengan pelat tu terang, jelas. Jadikan percakapan aku yang pelat tu orang faham walaupun pelat. Itu pandangan kedua. Okey. Yafqahu qawli, sehingga dia faham apa yang aku nak sebut. Sebab ubat kepada kebenaran, ubat kepada kesamaran ialah kejelasan dan kepetahan. Itu benda yang tak dapat dinafikan. Benda tak betul, kita nak bagi clear, kita kena cari orang yang boleh serlahkan kebenaran tu dengan cara yang petah dan tegas. Itu cara dia. Saya bagi contoh pada tuan-tuan perempuan. Dr. Zakir Naik,
cakap bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dia, accent India dia kuat. Kita tak dengar dia bercakap bahasa Inggeris fluently English, tak ada. Dia tak bercakap accent British ke, American ke, Australia ke, tak ada. Dia bercakap mana-mana bangsa, negara mana pun mesti bunyi India dia. Tapi orang boleh faham. Poin dia ialah orang boleh faham. Itu yang Nabi Musa nak. Bunyi apa pun, yang penting orang faham. Walaupun ada orang kata orang-orang bangsa India ni dia memang ada sikap suka bertojel dengan orang, dan dia ada sikap nak menang kalau dia bertojel. Sebab tu tuan-tuan tengok, tuan-tuan pergi kedai mamak, tuan-tuan minta diskaun, tak menang belah tuan-tuan, mesti menang belah dia. Walaupun dia muka tu tak nak bergaduh, tapi dia pandai, dia kecoh kiri kanan, dia pandai. Sebab tu orang makan juga nasi kandar macam mana pun. Orang pergi Penang, tengok tikus dah melintah dah pun dekat periuk tu, orang makan, orang beratur lagi. Dia kata tikus ni memang dia datang hari ni, kita tak blur pun dia. Maknanya bukan kedai dia kotor, memang dia nak datang hari tu. Okay. Tak menang kita, tak menang. Sebab mungkin saya pernah baca perdebatan Ibnu Taimiyah dengan satu orang ulama pada India. Kalah Ibnu Taimiyah. Bukan kalah, dia macam Ibnu Taimiyah tu nampak macam hujah dia macam orang tak nampak hebat. Dan Ibnu Taimiyah kata, waktu aku bertojel dengan ulama India tu, dia bercakap Arab bunyi India dia. India dia kuat. Tak menang. Maknanya daripada zaman dulu lagi sifat dia orang macam tu. Dia ada. Sebab tu tuan-tuan tengok peguam-peguam di Malaysia ni kebanyakan yang bangsa tu lah, yang lebih keterkehadapan, yang lebih hebat dalam projek ni, dia orang bangsa tu. Okay. Cuma nak katanya accent tak boleh buang, tapi tetap menang. Okay. Maknanya Nabi Musa ni dia nak paling kurang yang tu pun dah jadi. Dia bercakap jelas. Okay. Waj'al li waziran min ahli. Wahai Tuhan, jadikanlah aku ni pembantu daripada kalangan ahli keluarga aku. Waziran ni maksudnya penyokong. Harun akhi, iaitu Nabi Harun yang merupakan saudara aku. Ushdud bihi azri. Ushdud bihi azri ni, kalau kita tengok dalam terjemahan tu apa dia sebut? Perkukuhkanlah dengan kerananya kekuatan aku. Wa asyrikhu fi amri, supaya pemuliaan kami akan engkau dengan benar-benar banyaknya. Innaka kunta bina basira, dan peringatan kami dan engkau dengan benar-benar banyaknya, kerana sesungguhnya engkau adalah terhadap kami maha melihat. Terjemahan ni nampak macam terlampau aku kata apa, by word sangat. Okay. Cuma poin dia ialah bila mana Nabi Musa ni dia minta pada Tuhan supaya diuraikan simpulan di lidah dia, dia pun minta pada Tuhan, wahai Tuhan, beri aku kekuatan ni, biarlah ada pembantu. Sebab apa? Berdakwah menghadapi badai orang-orang degil ni dia lain macam. Dia perlukan satu orang yang boleh kawal emosi kita. Jadi Nabi Harun ni diminta oleh Nabi Musa, dengan kedudukan Nabi Musa yang hebat tu sebagai seorang rasul, dia pergi minta dengan Tuhan, jadikanlah Harun ini pembantu aku. Dalam riwayat Israiliyat sebut Nabi Harun lagi berumur daripada Nabi Musa, tua sikit. Sebahagian para ulama kata ini petunjuk bagi satu orang yang nakkan pembantu yang baik, dia kena cari orang yang matang sikit. Dalam erti kata lain, orang berumur dia lebih elok sikit lah pandangan dia. Okay. Jadi Nabi Harun ni menjadi pembantu. Sekurang-kurangnya ada kawan tepi waktu nak bertojel dengan Firaun nanti, dia rasa kuat berbanding pergi seorang. Boleh je nak pergi seorang, tapi dengan sebab badai Firaun tu luar biasa. Kita cuba bayangkan diri kita berada pada zaman tu, entah apa fitnah, entah apa propaganda yang dibuat oleh Firaun terhadap seluruh penduduk yang duduk di negara dia, untuk bagi nampak Musa ni tak betul dalam semua keadaan. Maknanya kalau zaman kita ni, semua media akan menjadi alat untuk propaganda, semua sekali, sehingga dia akan nampak Musa paling teruk dan dia yang paling terbaik. Sebab tu alasan Firaun bila mana orang tanya, sebab apa lawan Musa ni? Firaun kata, aku nak jaga kesejahteraan kamu. Dia orang politik, dia akan bercakap macam tu. Okay. Jadi itu benda yang kita boleh tengok, perkara yang kita boleh tengok. Okay. Jadi Nabi Musa kata, berilah aku satu orang pembantu. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama sebut Nabi Musa minta Nabi Harun jadi pembantu dia daripada bab memuliakan saudara terdekat. Kita ni nak minta ataupun nak bantu, carilah orang terdekat dulu, maknanya family ke, orang-orang yang kita rapat, yang memang selalu ada waktu susah.
kita minta pada Tuhan, angkatlah darjat dia sekali, jangan angkat aku seorang, sebab dia ni banyak insiden dia bersama dengan aku. Itu antara talattuf, lembutnya Nabi Musa terhadap orang yang berada di sekeliling, ataupun dalam bahasa lain kita sebut appreciate, menghargai orang-orang yang dekat. Okay. Jadi ini ialah 4 doa yang kita boleh tengok daripada doa Nabi Musa, yang kita boleh faham keperluan berdoa. Daripada doa minta ampun dengan sebab silap bunuh orang, sampai doa supaya beri keselamatan dengan sebab nak lari takut, sampailah pada doa dah lari tu nak pergi hadap balik yang jahat ni. Jadi itu 4 doa yang kita boleh renung, kita boleh tengok apa fik dia, apa kefahaman daripada doa tu. Jadi insya-Allah kita akan sambung yang kelima dan keenam pada bahagian yang kedua dan ketiga ni pada kali akan datang, dan kita berpada situ je untuk pagi ni. Moga Allah Taala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.